mempercayai pengiraan undi itu akan dapat disiapkan pada 11 subuh barangkali pada pagi esok. Jadi akan saya isytiharkan dalam persidangan yang diadakan hari besok di Dewan Merdeka. Bagi pihak saya, bagi pihak Kerusi UMNO, mengucapkan banyak terima kasih kepada Tan Sri Muhammad Zahir serta ahli jawatan kuasanya yang dapat keputusan yang disampaikan oleh Pengurusi Tetap Tan Sri Sulaiman Idhamsyah, dan kita kembali ke studio. Dengan itu, sekian saja berita dari kami malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Fungsi tetap, timbalan tetap Presiden, timbalan Presiden dan Naib Presiden. Bagi jawatan Presiden, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengungkapkan jawatannya dengan 761 undi, mengalahkan Tengku Razak Hamzah dengan kelebihan 43 undi. Bagi jawatan timbalan Presiden pula, Encik Ghaffar Baba, timbalan Perdana Menteri, menewaskan Datuk Musa Hitam dengan 739 undi, kelebihan 40 undi, di mana Datuk Musa Hitam mendapat 699 undi. Bagi jawatan Naib Presiden pula, 6 orang bertanding, Datuk Seri Amar Wan Mokhtar Ahmad mendahului calon pemenang dengan 935 undi, Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi 879 undi, Encik Anwar Ibrahim 850 undi. Mereka yang lain yang turut bertanding ialah Datuk Seri Ramli Ngatarif yang mendapat 667 undi, Datuk Rais Yatim 690 undi, dan Datuk Harun Idris 398 undi. Bagi jawatan Pengurusi Tetap, Tan Sri Sulaiman Idhamsyah mengekalkan jawatannya dengan 850 undi. Bagi jawatan timbalan Pengurusi Tetap pula, Datuk Syuaib Haji Ahmad juga mengekalkan jawatannya dengan 537 undi. Saya rasa bagi seperti pengumuman Tan Sri Sulaiman Idhamsyah tadi, keputusan bagi ahli majlis tinggi hanya akan diketahui mungkin pada waktu subuh nanti, dan kita akan terus memberi keputusan tersebut sekiranya dapat pada ketika itu. Dan untuk itu kita kembali ke studio bersama Ismail Mustafa. Silakan. Terima kasih Azman dan lega rasanya apa yang ditunggu-tunggu itu pun dah dapat. Jadi kita pun dah catat di sini siapa menang, berapa majoriti semua ya. Jadi barangkali elok juga pada hari nak memulakan analisa ataupun nak bertanya pendapat-pendapat tetamu kita. Silakan. Sebenarnya analisa yang mendalam bukan dapat dibuat kena mata begitu saja. Tetapi seperti banyak orang mengatakan, majoriti atau kelebihan undi yang bertanding begitu rapat sekali. Kedua-duanya jawatan Presiden, timbalan Presiden dalam lingkungan 40. Seperti Dr. Mahathir mendapat 43 kelebihan, Cik Ghaffar 40. Dan Naib Presiden, 6 orang. Datuk Wan Mokhtar dari Terengganu kekal nombor 1. Dollah Badawi kekal nombor 2. Dan masuk muka baru Saudara Anwar Ibrahim. Tapi sebenarnya kemenangan Anwar boleh dikatakan dijangka juga dari dulu kerana sokongan yang kuat daripada golongan pemudanya. Bagaimanapun bersama saya malam ini juga Pak Nek kita. Macam mana pendapat Pak Nek? Tipis begitu rapat sekali perbezaan antara kedua orang pemimpin. Inilah yang saya katakan tadi dalam perbincangan kita pada pukul 9.45 tadi, 50-50. Kerana tidak sesiapa pun dapat menjangka yang pertandingan begitu hebat sekali sehinggalah Yang Berhormat Perdana Menteri dapat mengatasi Tengku Razali hanya dengan 43 undi. Tapi yang memuskilkan saya sedikit ialah kenapa dalam pertandingan bagi jawatan timbalan Presiden 41 undi otak. Mungkin ini menjadi tanda tanya. Adakah mereka menghantar undi kosong kerana tidak bersetuju kepada kedua-dua calon timbalan Presiden, ataupun
macam mana saya pun tak tahu. Tapi ini melambangkan kepada kita sesuatu yang mungkin boleh kita kaji dengan mendalam. Apakah faktor yang menyebabkan 41 undi rosak dan 40 undi dan Yang Muhammad Encik Ghaffar memenangi dengan majoriti 40 undi. Bukan rosak, ini majoriti. Ya, majoriti 40, tapi 41 undi rosak. Ya. Ya, 41 undi rosak. Jadi bermakna tiada siapa pun dapat mengatakan apakah kedudukan 41 undi rosak ni. Adakah dia protes kepada dua-dua calon? Saya pun tak tahu. Dan saya rasa ramai ahli UMNO sendiri dan rakyat telah menjangka bahawa Naib Presiden Datuk Amar Wan Mukhtar akan mendapat kerugian undi yang banyak, dan 935 undi melambangkan bahawa ahli UMNO, perwakilan UMNO berkehendakkan seorang pemimpin Islam dalam sebagai pemimpin yang berjiwa Islam, maaf saya tadi, pemimpin yang berjiwa Islam yang boleh menerapkan nilai-nilai Islam dalam kerajaan, dalam parti. Dan yang kedua, Pak Lah kita, Datuk Muhammad Badawi juga dijangka menang. Dan sebagaimana yang Zahri kata tadi, Cik Anwar Ibrahim juga dijangka menang. Tetapi dalam keputusan pada kali ini berbeza dengan keputusan yang lepas tahun 84 dahulu, di mana Datuk Harun, kalau tidak silap saya, pada tahun itu hanya mendapat 52 undi. 32 ini dengan 52 undi, begitulah lebih kurang. Puluhan saja. Tapi kali ini oleh kerana tim dia dengan Tengku Razali dan Datuk Musa, dia telah mendapat 398 undi. Itu buat sementara waktu ulasan saya dalam hal ini. Ya, saya rasa apabila kita nak mengulas dan kupas keputusan-keputusan ini, saya rasa elok saya berundur diri buat seketika supaya dapat kita bawa masuk satu SOP, dan kita mungkin dapat pendapat yang barangkali bertentangan ataupun setuju dengan Datuk ni. Dan sebelum itu, saya serahkan dulu kepada Tuan Haji Zahri. Ya, baik. Sebenarnya sini pada yang lama dan yang baru, Datuk Rais kali ini dapat 690 undi. Dan dalam tahun 84 dulu beliau dapat 450 undi. Ada nampak stage persamaan undinya. Jadi dari mana datangnya kita tak tahu. Itu saya boleh jawab sedikit. Dahulunya perwakilan tidak seramai perwakilan kali ini. Kerana dahulunya sekarang ni ada 133 bahagian. Dahulunya kalau tak silap saya 120 lebih saja. Jadi memandangkan pertambahan calon-calon dalam bahagian ini, maka sudah semestilah pertambahan bagi calon-calon ini. Datuk Sophie itu sudah sedia agaknya untuk memberi sedikit pandangan mengenai trend pengundian siang tadi daripada keputusan yang kita dapat. Ya, keputusan ini sebagaimana saya sendiri telah tegak. Tapi saya rasa keputusan muktamar ini ada juga setengah-setengah orang mereka tak setuju, tapi saya rasa keadaan di mana kepintaran Dr. Mahathir dapat dilihat, ya. Pertama sekali, Dr. Mahathir telah berjaya mendapat dan mengikatkan semua ke-10 ketua menteri ataupun menteri besar bagi pihak ataupun fraksinya. Khususnya kejayaan pada akhir sekali, di mana Datuk Najib telah ditarik daripada fraksi Razali Musa ke fraksi Mahathir Ghaffar, dengan cara peletakan jawatan Anwar yang membolehkan Najib memangku jadi ketua pemuda, dengan tersendirinya menjadi naib yang diketuai lah. Itu satu.
Itu saya rasa telah barangkali menguntungkan beberapa undi kepada pihak Mahathir Ghaffar